Kepada Puan Nur Fazila, saya Muhammad Syukri bin Abdul Malik mewakili kumpulan untuk membentangkan tugasan kumpulan yang telah diberikan kepada kami. Dengan tajuk tugasan kumpulan kami adalah apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian alam sekitar dan kepentingannya kepada masyarakat. Pada era kemodenan ini, dunia semakin pesat membangun dan semakin banyak negara maju terus giat membina menara pencakar langit, banyak hutan dan bukit ditarak untuk membuka kawasan-kawasan baharu untuk dijadikan tapak pembinaan. Definisi umum tajuk kumpulan ini memberi maksud pengekalan kawasan sekeliling manusia dan faedah yang diperolehi oleh rakyat Malaysia apabila alam sekitar tetap kekal dan bersih. Okey, kita teruskan dengan penyataan masalah dalam penyelidikan kajian. Terdapat beberapa penyataan masalah yang telah kami nyatakan dalam kajian ini. Yang pertama, pengalihan ekologi dan amalan kepenggunaan hijau. Malaysia merupakan sebuah negara yang beriklim panas dan lembap sepanjang tahun serta kaya dengan hasil bumi yang banyak. Walaupun banyak kempen kesedaran telah dilakukan, tetapi masalah pencemaran alam sekitar tetap berlaku, menyebabkan pengalihan ekologi dan amalan kepenggunaan hijau tidak diamalkan oleh rakyat Malaysia sendiri. Yang kedua, pembalakan haram. Sabah dan Sarawak merupakan dua buah negara yang mempunyai hasil hutan yang tinggi. Masyarakat di sana sangat mengambil berat tentang penjagaan hutan ini. Namun begitu, terdapat segelintir manusia yang rakus dan tamak cuba mengambil kesempatan dengan membuat pembalakan haram dan mengambil hasil hutan tanpa kebenaran pihak berkuasa. Yang ketiga, tidak bertanggungjawab terhadap sungai. Sungai merupakan salah satu bekalan air bersih kepada rakyat Malaysia. Pembangunan dan perkilangan yang semakin pesat membangun menyebabkan banyak sungai telah tercemar apabila sisa buangan pepejal dan toksik daripada kilang-kilang ini dibuang ke dalam sungai dan sampah sarap daripada manusia sendiri. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak menentu, yang tidak diramal juga merupakan berpunca daripada pihak yang tidak menjaga kelestarian alam sekitar. Pencairan ais di dua-dua kutub yang disebabkan pemanasan global yang semakin meningkat saban hari menjadi punca peningkatan paras air laut. Hal ini kerana penipisan lapisan ozon. Dan yang terakhir sekali adalah sistem pendidikan tidak dapat sambutan. Guru juga merupakan individu yang berperanan untuk mendidik murid-murid agar sentiasa menjaga kelestarian alam sekitar. Guru-guru perlu mencari alternatif bagaimana untuk menarik perhatian murid-murid dalam mempelajari kebaikan menjaga kelestarian alam sekitar. Saya akan teruskan dengan isi-isi kandungan kajian yang telah kami dapat. Yang pertama sekali adalah penipisan lapisan ozon menjadi salah satu isu yang memberi kesan kepada kelestarian alam sekitar. Kegiatan manusia antara punca besar lapisan ozon ini yang semakin nipis. Pelepasan asap yang tidak bertapis daripada kilang-kilang juga menjadi salah satu punca penipisan lapisan ozon. Malaysia telah bergabung tenaga dengan hampir semua negara di dunia dalam konteks perjanjian alam sekitar pelbagai hala iaitu Multilateral Environment Agreements iaitu MEA dengan pembentukan kerjasama protokol Montreal dengan tujuan utamanya ialah menangani masalah penapisan lapisan ozon dan mengekalkan kelestarian alam sekitar. Yang kedua, guru prasekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab untuk memberikan kesedaran kepada murid-murid mereka tentang kelestarian alam sekitar di usia yang muda.
Salah satu objektif utama adalah kurikulum standard prasekolah kebangsaan semakan 2017 ialah untuk melahirkan murid yang menyayangi dan menghargai alam sekitar. Bagi mencapai kelestarian alam sekitar di Malaysia, seluruh golongan dari usia muda hingga ketua haruslah mengambil gaya hidup lestari bagi memulihkan alam sekitar kita. Yang ketiga adalah remaja. Remaja adalah golongan yang sangat aktif dalam penlibatan pelbagai aktiviti seperti mengisi masa lapang dengan kurikulum, kerja rumah dan lain-lain lagi. Cara remaja meluangkan masa lapang mereka adalah berkait dengan pandangan mereka terhadap kelestarian alam sekitar, membuat atau merancang aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar serta mengajak remaja menyertai aktiviti tersebut mampu menambah rasa sayang terhadap alam sekitar dalam diri mereka. Dan yang keempat adalah dasar teknologi hijau negara yang bertujuan untuk memacu perkembangan teknologi hijau di negara ini. Di samping memelihara alam sekitar, Kerajaan Malaysia telah mengubah dasar teknologi hijau negara yang dilancarkan pada bulan Julai tahun 2009. 4 tonggak di bawah dasar tersebut adalah tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir sekali adalah kesedaran alam sekitar adalah bermula dengan keprihatinan masyarakat terhadap masalah alam sekitar yang kian meruncing. Manusia bergantungan secara fizikal dan emosi dengan alam semula jadi, dan sebaiknya keadaan ekonomi sistem dan spesies pula bergantung kepada tindakan manusia sendiri. Kita teruskan dengan dapatan kajian dalam tajuk ini. Yang pertama adalah kerjasama Protokol Montreal. Tujuan Protokol Montreal ini adalah untuk mencapai pembangunan mampan untuk melindungi habitat manusia dan alam sekitar. Malaysia tidak ketinggalan terlibat sama dalam proses rundingan penerimaan dan akhirnya Malaysia telah diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai salah satu negara yang sangat komited dalam memelihara alam sekitar global dari terus tercemar, terutama sekali dalam pemulihan lapisan ozon global. Yang kedua adalah pendidikan dari sekolah. Jabatan Alam Sekitar telah mengeluarkan modul kesedaran alam sekitar untuk pendidikan kanak-kanak prasekolah. Tujuan penerbitan modul ini adalah untuk mendidik kanak-kanak sejak kecil lagi mengenai pentingnya memelihara alam sekitar. Guru-guru berperanan penting untuk memupuk semangat kecintaan terhadap alam sekitar dalam diri murid-murid ini. Pendidikan alam sekitar amat penting dalam mengubah sikap masyarakat yang lalai kepada peka alam sekitar. Yang ketiga adalah kesedaran dari lapisan masyarakat. Peratus kesedaran rakyat Malaysia terhadap alam sekitar amat tinggi, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Terdapat banyak cara untuk menyadarkan mereka pentingnya mengamalkan sikap menjaga alam sekitar dalam kehidupan seharian. Yang pertama, program-program kesedaran alam sekitar. Selain itu, pendidikan dan keprihatinan masyarakat terhadap sekitar perlu dipertingkatkan. Yang keempat adalah penjimatan elektrik. Dan terakhir sekali adalah mengurangkan aktiviti pembalakan. Hutan negara sedang mengalami proses kemusnahan yang sangat ketara. Masyarakat masih belum sedar dan mengambil pengajaran daripada berita-berita yang dipaparkan di semua media massa. Pembalakan secara meluas akan menyebabkan hakisan tanah, pemendapan, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia. Beberapa tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan aktiviti pembalakan ini seperti mewartakan semua kawasan hutan di negara sebagai taman negara dan hutan simpan kekal dan menjadikan kempen kesedaran penjagaan hutan sebagai acara tahunan. Itu saja yang telah kami bentangkan pada hari ini. Terima kasih kepada Puan Nur Fazilah.